Drama Luka di Hujung Setia mengisahkan dia yang berhijrah ke ibu kota demi mencari rezeki selepas suaminya, Irsyad, kehilangan pekerjaan. Namun, kehadiran Faris dalam hidupnya menjadi punca keretakan rumah tangga mereka. Selepas berpisah, Irsyad membesarkan anak mereka seorang diri, sementara kehadiran Zulin membuka ruang untuknya memulakan kehidupan baharu. Mampukah dia menebus segala kesilapannya? Ikuti pengakhiran kisah. Episod 27 dibuka dengan kabar duka apabila Nuha mengalami keguguran. Kehilangan cahaya mata sulung itu membuatkan Nuha menyalahkan dirinya sendiri kerana gagal menjaga kandungan. Namun Faris terus berada di sisi isterinya, memujuk Nuha agar menerima ketentuan takdir dan menganggap mereka masih belum dikurniakan rezeki untuk menimang cahaya mata. Apabila Nuha merayu agar tidak ditinggalkan, Faris berjanji akan terus setia bersamanya dan tidak sesekali meninggalkan isterinya dalam saat-saat sukar itu. Dalam masa yang sama, Mami turut menyesali sikapnya yang terlalu mengawal kehidupan rumah tangga Faris dan Nuha. Dia memohon maaf kepada Nuha dan mengakui kesilapannya. Nuha pula mengambil kesempatan meluahkan isi hati yang selama ini dipendam sebelum meminta agar Mami memberi ruang kepada dia dan Faris membuat keputusan sendiri tanpa campur tangan sesiapa lagi. Di kampung, Tokmat menasihati Irsyad supaya tidak terus menutup pintu hatinya. Baginya, Aira masih memerlukan kasih sayang seorang ibu ketika membesar. Namun Irsyad mengakui dia masih belum bersedia menerima kehadiran wanita lain dalam hidupnya. Selepas segala yang berlaku, dia masih dihantui kenangan rumah tangga yang pernah dimiliki. Setiap kali pulang ke rumah, dia masih terkenangkan saat-saat disambut oleh dia dan Aira. Walaupun sudah bergelar duda, Irsyad tidak dapat menafikan dia masih merindui kehidupan keluarganya yang dahulu. Malah, ketika menyediakan sarapan untuk Aira, fikirannya masih melayang mengenangkan dia. Di Kuala Lumpur, Sally memaklumkan kepada dia tentang keguguran yang dialami Nuha. Ketika ditanya sama ada dia benar-benar mahu meninggalkan Faris, dia mengakui Nuha kini lebih memerlukan lelaki itu. Dia akhirnya sedar ada perkara yang bukan ditakdirkan untuk dimiliki dan seseorang perlu belajar melepaskannya. Sementara itu, Mak Ani mula memikirkan masa depan Zulin. Selepas dimaklumkan bahawa anak Tok Penghulu berminat untuk berkenalan dengan anaknya, Mak Ani meluahkan hasrat mahu melihat Zulin berkahwin sebelum dia menutup mata. Pada masa yang sama, Irsyad menemui Zulin bagi menjernihkan keadaan antara mereka. Irsyad mengakui dia masih berusaha memulihkan luka di hatinya, meminta Zulin berhenti berharap kepadanya dan meneruskan kehidupan bersama insan yang benar-benar mampu membahagiakannya. Walaupun sukar menerima kenyataan itu, Zulin akhirnya berkongsi perkara tersebut dengan Mak Ani dan mengakui dia masih belum mampu melupakan Irsyad. Nasihat dan air mata Mak Ani akhirnya membuatkan Zulin mula memikirkan masa depannya sendiri. Di pejabat, dia termenung melihat gambar lama bersama Irsyad dan Aira. Dia sedar walaupun kehidupan mereka dahulu tidak mewah, mereka sebenarnya pernah menikmati kebahagiaan yang tulus. Penyesalan itu mendorong dia mengambil keputusan berhenti kerja. Faris mengakui dia benar-benar jatuh cinta kepada dia, namun dalam masa yang sama tidak sanggup meninggalkan Nuha. Dia pula mengakui dirinya juga bersalah kerana hadir dalam kehidupan Faris. Demi memudahkan Faris membuat pilihan, dia mengambil keputusan mengundurkan diri dan meninggalkan lelaki itu buat selama-lamanya. Dalam perkembangan lain, Mak Ani menyerahkan cincin daripada Shah yang datang melamar Zulin. Dia berharap anaknya memberi peluang kepada diri sendiri untuk mengecapi kebahagiaan bersama lelaki
yang benar-benar menghargainya. Walaupun masih keliru dengan perasaannya, Zulin meminta sedikit masa sebelum membuat keputusan. Pada masa yang sama, Shah membuktikan kesungguhannya apabila terus melayan Zulin dengan penuh hormat dan memberitahu dia sanggup menunggu selama mana yang diperlukan kerana menganggap Zulin terlalu berharga dalam hidupnya. Di kampung, Tok Man sekali lagi menasihati Irsyad supaya belajar melepaskan dia dan meneruskan kehidupan. Selepas berfikir panjang, Zulin akhirnya membuat keputusan menerima lamaran Shah. Keputusan itu menggembirakan Mak Ani yang mula sibuk membuat persiapan majlis pertunangan anaknya. Sementara itu, Faris dan Nuha mengambil peluang bercuti bagi memulakan lembaran baharu selepas kehilangan anak mereka. Aira pula merindui Zulin dan meminta Irsyad membawanya ke kedai jahit. Ketika itulah Tok Mat memaklumkan bahawa Zulin bakal bertunang. Berita tersebut diterima Irsyad dengan hati yang tenang, walaupun dia sedar Zulin masih menyimpan perasaan terhadapnya. Menjelang hari pertunangan, Mak Ani kelihatan begitu teruja menguruskan segala persiapan. Namun, riak wajah Zulin jelas tidak menunjukkan kegembiraan. Ketika terserempak dengan Irsyad di pekan, Irsyad mengucapkan tahniah dan berpesan agar Zulin tidak meneruskan pertunangan sekiranya dia tidak rela. Walaupun membalas dengan senyuman, kata-kata Irsyad semakin mengusik hati Zulin. Dalam masa yang sama, Sally ucap tahniah Zulin bakal bertunang. Dia juga memaklumkan bahawa dia telah berhenti kerja serta memilih pulang ke kampung bagi meluangkan lebih banyak masa bersama Aira. Zulin mengagak, ada perkara lain yang menyebabkan dia balik kampung. Mak Ani begitu gembira menjemput tetamu untuk hadir ke majlis pertunangan, malah sempat mengingatkan Zulin agar tidak melakukan sesuatu yang boleh memalukannya. Namun apabila masuk ke bilik anaknya pada pagi majlis, Mak Ani terkejut mendapati Zulin sudah tiada. Yang tinggal hanyalah sebentuk cincin dan sekeping surat yang tertulis, "Maafkan Zulin, Mak, Zulin tak boleh teruskan." Dalam keadaan panik, Mak Ani segera menghubungi Irsyad. Tanpa sempat memberi salam, dia terus menuduh dan bertanya di mana Zulin berada. Mak Ani menyerbu rumah Irsyad dan menuduh lelaki itu menghasut Zulin melarikan diri pada hari pertunangannya. Kemarahan Mak Ani mencetuskan suasana tegang sehingga menakutkan Aira. Namun Tok Man tampil meredakan keadaan dengan mengingatkan Mak Ani supaya berhenti menuduh tanpa bukti dan menumpukan usaha mencari Zulin terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, Irsyad berjaya menemui Zulin yang sedang menangis di tepi pantai. Dengan penuh ketenangan, dia memujuk Zulin pulang dan berjanji akan membantunya berdepan dengan Mak Ani. Kepulangan Zulin meredakan salah faham apabila dia menjelaskan Irsyad ialah penyelamatnya. Mak Ani akhirnya menerima keputusan Zulin membatalkan pertunangan dan berjanji tidak lagi memaksa pilihan hidupnya. Di sebalik kejadian itu, Tok Man percaya Zulin masih menyimpan perasaan terhadap Irsyad. Namun, Irsyad menegaskan dia tidak pernah memberi harapan dan hanya menganggap Zulin seperti adiknya sendiri. Sementara itu, dia meninggalkan Kuala Lumpur dan pulang ke kampung demi menebus masa yang hilang bersama Aira. Kepulangannya menggembirakan Aira yang mengimpikan ibu bapanya kembali bersatu. Namun Irsyad masih belum mampu membuka pintu hatinya walaupun mengakui sudah memaafkan dia. Baginya, kemaafan tidak bererti luka yang ditinggalkan mampu dipadam begitu sahaja. Dalam pertemuan di tepi pantai, dia mengakui kesilapannya mengabaikan keluarga demi mengejar wang. Namun, Irsyad mempersoalkan sama ada kepulangannya benar-benar ikhlas atau sekadar kecewa selepas ditinggalkan Faris, membuatkan dia hanya mampu membisu. Hubungan antara Mak Ani dan dia pula terus tegang apabila mereka bertembung di kedai makan. Sindiran Mak Ani membangkitkan kemarahan dia sehingga berlaku pertengkaran.
Namun Zulin menegur ibunya yang sengaja bangkitkan isu tentang dia yang ditinggalkan kekasih. Zulin menganggap dia sudah terima balasan atas segala kesilapannya. Dalam masa yang sama, dia mula menunjukkan kesungguhannya sebagai seorang ibu apabila sering memasak untuk Aira dan membantu menguruskan rumah Irsyad, walaupun mereka bukan lagi suami isteri. Perjalanan hidup Zulin pula mula berubah apabila Shah kembali menghubunginya. Walaupun pernah dikecewakan, Shah masih mengambil berat tentang dirinya dan perlahan-lahan berjaya membuka semula pintu hati Zulin. Pada masa yang sama, Ma'ani akhirnya memohon maaf kepada Irsyad atas segala tuduhan yang pernah dilemparkan. Dia meminta Irsyad menerima Zulin sebagai isteri. Namun Irsyad dengan lembut menolak kerana tidak mahu memperisterikan Zulin atas dasar simpati. Dia terus berusaha mendapatkan kembali hati Irsyad demi memenuhi harapan Aira. Namun setiap kali dia cuba mendekati bekas suaminya, Irsyad tetap bertegas bahawa hubungan mereka tidak mungkin kembali seperti dahulu. Walaupun dia sudah memaafkan dia, kepercayaan yang musnah tidak lagi mampu dibina semula. Dalam masa yang sama, Faris muncul semula dan mengakui masih mencintai dia, tetapi dia menolak kehadiran lelaki itu kerana mahu memperbaiki hubungannya dengan Irsyad. Konflik semakin memuncak apabila dia melihat Zulin bersama Irsyad dan Aira. Perasaan cemburu mendorong dia menuduh Zulin cuba merampas tempatnya. Namun Zulin mengingatkan dia bahawa dialah yang memilih meninggalkan Irsyad. Walaupun masih menyayanginya, Zulin menegaskan dia hanya menghargai Irsyad selepas kehilangannya. Akhirnya Aira belajar menerima hakikat bahawa ibu bapanya mungkin tidak akan kembali bersama. Dia mahu ayahnya bahagia dan tidak mahu Irsyad menerima semula ibunya semata-mata demi dirinya. Kata-kata Liza yang menyatakan mungkin jodoh Irsyad adalah bersama Zulin turut menggugat perasaan dia sehingga dia bertanya sendiri kepada Irsyad. Namun jawapan Irsyad jelas menunjukkan bahawa pilihan hidupnya bukan lagi urusan dia, sekaligus memadamkan harapan terakhir wanita itu. Hari dan bulan terus berlalu. Zulin akhirnya mendirikan rumah tangga bersama Shah dan berjaya membuka lembaran baharu selepas melupakan cintanya terhadap Irsyad. Ma'ani turut bersyukur melihat anak tunggalnya akhirnya menemui kebahagiaan yang selama ini diharapkan. Faris meneruskan kehidupan bersama Nuha tanpa menyedari dia berada di kawasan sama ketika dia dan isterinya bergegas masuk ke dalam kereta saat hujan. Berbeza pula dengan dia. Segala usahanya untuk menawan kembali hati Irsyad berakhir dengan kegagalan. Dia akhirnya menerima hakikat bahawa lelaki itu tidak lagi menunggunya dan memilih untuk kembali ke Kuala Lumpur bagi meneruskan kehidupan sebagai pengutip sampah. Episod akhir ini membawa mesej bahawa kasih sayang, kepercayaan dan kesetiaan yang disia-siakan tidak semestinya dapat diraih kembali. Ada kesilapan yang boleh dimaafkan, tetapi tidak semua peluang hadir untuk kali kedua.